saya Rashid Samsudin. Saya Harizal Zman. Saya Haikal. Saya Farah Madlan. Saya Miro Zafiri. Alright. Dan kami merupakan pelanggan pelikat. Bukan. Habis. Ni cakap Mirul. Podcaster Sepang sampai lepas. Kau ni dulu nama cik. Kau ngajar kau. Semua ada. Alright. Okay, jadi kita ada guest hari ni. Kita nak sembang pasal apa? Kita nak sembang sampai lebang. Okey, Haikal. Bagi topik dulu, Haikal mana? Haikal kau kat sini lah tadi. Intern kau mana Haikal? Tim nama Haikal. Haikal, boleh ceritakan sikit pengembangan hidup? Buat apa sekarang? Sekarang aku busy buat podcast lah. Bukan dan juga ada konten TV yang aku tak keluar kamera lah sebab kita keluar kamera. Podcast? Macam kita orang punya konten. Di situ dah habis lah. Di situ tak boleh ungkitkan lagi tapi aku rasa aku tak ada apa lah. Apa yang kau nampak aku jarang update apa. Kalau kau nampak tengok pun kat tinggi studio lah. Tapi sekarang aku kagum dengan Sturt lah. Aku kagum dengan Sturt. Tadi on the way datang aku WhatsApp Pak. Pak lokasi kau waste je Sturt production. Bling. Gila bang. Macam oi gila level lain dong power dong. Tapi kalau nak cakap orang luar sana kalau jumpa Sturt production lah, waste je Sturt production. Baik, pernah hari tu ada orang ketuk-ketuk Ketuk-ketuk lepas tu Main. Tapi kita tak buat loceng tu kan. Bling lagi. Power lah korang. Alhamdulillah lah. Kau dah tak buat YouTube lagi? Kita YouTube tengok last tu dah berapa bulan lepas video tu kan? Terus dalam bukan upload boleh? Tak, saya dia punya personal. Personal aku stop sebab aku nak bagi peluang dekat konten-konten kereta lain-lain. Jadi orang rasa pain dulu buat konten bagi RM1 buat lah. Kau bagi RM1? Macam kenal? Macam orang buat lah kan? Macam mana buat kan? Aku nak buat dulu tapi tak ada duit. Okay, tapi aku stop so aku fokus kat tiga lah orang yang bayar gaji aku dulu lah. So kalau tak ada gaji dia aku join Sturt lah. Masih ada kekurangan ke? Ada. Kosong saja tapi gaji tak ada. Bagi teruk. Kita bagi exposure lah. Kau nak makan apa ke? Okay, kita nak membincangkan hari ni topik dia content ataupun publicity. Kenapa nangis Aku sedih. Sebab apa? Sebab aku dah bagi RM10,000 tu dah habis. Wow. Aku yang bagi RM1 tu. Oh, kau yang beli motor apa tu? Oi, banyak betul kompeti. Tapi konten versus publicity. Adakah dia bukan someone. Maksudnya siapa yang nak Dia contoh lah. Contoh kan. Adakah dia membuat untuk konten ataupun hanya untuk mencari publicity? So macam mana? Apa kita nyari? Apa berdapat kau dulu ni? Aku yang suka buat benda yang kau mati yang aku selalu dengar podcast korang. Korang ni podcast antara yang top lah dekat Spotify aku. So bila aku dengar, dia akan yang sembang bila pasal cinta. Orang gaji paling Itu apa yang aku dah lalui. Aku ada pengalaman dalam itu. Pasal belum hidup kau semua cinta. So kalau pasal benda ni aku tak tahu lah cakap asal. So maksudnya macam kalau kau ada post cinta-cinta dalam Instagram adalah kau mencari publicity je lah. Mungkin Sebab rambut kau pun dah Lepas ni aku dengar Uru-uru mengatakan rambut dia nak W pula kan. Itu lepas habis corona. Baru aku dengar W. Okey, berbalik pada topik kita kan. Adakah seseorang tu membuat konten atau publicity? Bagi aku publicity tu merupakan satu konten juga. Betul tak, Haikal? Aku setuju lah sama tu. So aku pada pasing ni. Pasing. So aku pada pasing. itu merupakan sesuatu konten Okay lah kan, sebabkan aku orang luar kat sini dan orang lama. Tak ada lama, aku start korang lagi lama dia start dari aku. Tak pasal aku tua lah. Dia main lampu. Dia dah umur. Jadi bagi aku bahasa aku bila kita lihat di arena social media kita, publicity yang konten dia sebenarnya satu benda yang apa tu, kalau contoh kita dah jamin apa yang kan ada terseru. Ada yang macam tu. Equal. Dia macam equal or not equal lah. Dia macam ni. Dia tak sama dengan. Dia sama atau tak sama dengan. Maksudnya dia mungkin relate ataupun tak relate. Bagi aku untuk sekarang ni, zaman kita ni, zaman yang orang duk tengok handphone, publicity kita bukan murahan lah. Publicity adalah satu cara untuk kau naik dengan lebih cepat. Maksudnya kau akan naik lift. Kalau kau sekadar fokus pada konten, kau mungkin akan naik tangga. Maksudnya penerimaan konten kau mungkin tak secepat orang yang mengejar publicity. Contohlah, okey aku buat konten yang bagi RM1, aku bagi RM2. Kita berlawan lah. Konten kita sama, aku bagi RM2 tapi RM500 saja. Engkau bagi RM1 tapi dah RM10,000. Kau rasa mana yang lagi orang tengok? RM1 lah. Yang RM1 lah. RM1,000 sebab bagi RM10,000. RM10,000. Tapi kalau contoh, tapi sebenarnya aku mengejar konten aku bagi RM2 tapi bagi kat orang yang memerlukan. Mungkin lambat, mungkin penerimaan lambat.
Tapi maksudnya tujuan yang sama. Jadi ni cepat lambat je. Tapi bagi aku sekarang ni orang cuba mencari publicity sebab bukan apa sebab tak terlampau over lah. Maksudnya bila semua nak cepat famous, so diorang mengambil langkah yang drastik lah. Jangan cakap yang kes RM1 je, banyak dia macam kes buat lagu RM5, RM10. Bukan RM1 dah. Masa aku benda dia konten yang kau tengok macam ini pun konten dia. Macam interview orang pun meninggal. Siapa? Betul. Maksud walaupun dia dah famous, tapi maksudnya kau nak orang pun meninggal pun. Macam tu lah aku rasa ada soft spot lah. Okay, so macam publicity ni naik lift kan. Buat konten ni naik tangga. So apa yang kita buat ni kita naik tangga lah. Sebab kita tapi saya mungkin kita tak kita itu boleh, aku boleh. patutlah kawan kita seorang tak nak masuk. Tak nak masuk. Okey, so, apa yang kita buat konten ni kita berusaha lah. Sebab orang kata usaha tu tangga kejayaan. Mana ada usaha lift kejayaan? Betul. Tapi yang diorang buat tu lift kejayaan lah. Ada orang buat tu lift je kejayaan. Tak ada usaha kejayaan. Ya, macam kau rasa kan. So memang perlulah publicity. Tak adalah publicity murahan maksud aku. Publicity yang sebegitu adalah memang perlulah kalau kau nak jadi YouTuber. Dia publicity ni ada dua lah. Murahan ataupun Mahal. Dia cara kau execute macam mana kau nak keluarkan publicity tu. So macam aku rasa macam ada publicity yang dia memang menjemput kecaman. Sebab dia just nak, dia tak kisah kecaman, dia just nak orang tahu siapa dia. Ada juga jenis publicity yang dia mungkin dia just kejar konten, tapi publicity tu datang secara tak sengaja lah. Tak paksa. Tak paksa lah, macam publicity ada lah, aku nak buat konten aku. Macam tu. Okey, cakap pasal kecaman tadi kan. Macam kau kan, kau selalu buat trollala kan. Kebanyakannya dalam kau punya segmen trollala tu kau banyak macam dia macam adakah macam itu kau untuk dah ready untuk terima kecaman ke atau macam mana? Somehow sebenarnya yang trollala tu sebenarnya menggunakan teknik ni lah, publicity lah. Dengan mengutuk video orang. So itu ialah publicity. Tapi lama-lama macam aku dah buat trollala setahun, 2 tahun, 3 tahun, aku rasa benda tu macam tak best. Sebab kita begitu kan, kita dah fikir dosa agama semua kan. Dengar tu. Orang mesti banyak tanya, mana trollala? Tengok Aikal kata dia rasa dosa. Hidup aku bayangkan contoh trollala tu sebesar isi hisap, contoh sebesar yang konten kita lain. Kau contoh aku nak keluar, aku rasa aku nak sekali keluar, aku rasa macam tak selamat tu. Macam contoh tiba-tiba aku terjumpa dengan orang yang aku faham, mesti confirm awkward tu. Tak awkward kan betul. Macam mana yang boleh jadi dua je. Terus aku sekarang banyak buka macam podcast kan. So aku sembang benda-benda yang orang boleh relate, orang yang macam boleh hadam. Maksudnya tak menggugat ataupun tak menjejaskan orang lain punya reputasi. Maknanya kau dah insaf lah. Somehow insaf lah. Tapi semayang pada apa yang nak jumpa dia lah. Tu lah, pada siapa nak jumpa Aikal dekat ceramah malam ada lah. Kat masing-masing. Banyak ikut lah. Surah dulu. Habis dah konten dah? Kita jumpa lagi podcast kita. Sebab kita dah tak tahu nak tanya apa. Macam bila kita sembang pasal konten dengan publicity, bagi aku dia punya cons, pro and cons. Consequences. Oh good. English. First time. Maksudnya cons untuk orang yang menjadi publicity ini adalah dia akan terasa satu dalam nurani hati dia. Okey, aku dah buat satu benda yang dah sampai level tingkat analogi lift lah. Kita dah buat satu benda dah sampai lift ke tingkat 10. Lepas tu dia terus fikir, macam mana aku nak pergi ke tingkat yang ke-11 pula. So dia akan cram kat situ tau. Maksudnya bila kau dapat satu konten, kau nak kena top lagi, itu akan jadi masalah dengan kau akan menjadi pelacur konten. Pelacur konten. Maksudnya kau sanggup buat apa saja untuk top kau punya the next dalam pas konten kau. Tapi bagi orang yang naik tangga macam korang melalui peluh-peluh ketiak tu. So maksudnya korang tahu perjalanan korang ke tingkat yang ke-100. Tapi korang tahu korang step by step. Okay, aku dah dapat achieve tingkat ke-10, aku rehat, relax, minum air, ke kopi, tengok pemandangan. Okay, then kita naik satu langkah. Sebab bagi aku konten, bila kau konten dengan secara berjemaah macam semayang pula. Maksudnya konten secara berperingkat, maksudnya korang belajar something along the line. Contohlah, engkau buat satu konten, baru boom. Lepas tu engkau dah, alamak, konten aku dah terlampau handsome gila babi, terror, power sel, aku nak buat apa tu? Contoh kalau kau nak buat konten dapur ciketung.
kau dah buat contoh tiba-tiba first video kau buat konten masak 5 star cuisine. Takkanlah next video kau nak masak yang Maggi. Betul kan? Betul. Kena reach lebih lah. Maksudnya start sekarang kau masak Maggi, masak ni tom yum, tiba-tiba nanti kau masak Wagyu burger. So orang tengok okey, Mamat ni best lah, tengok dia ada improvement dalam hidup dia. So bila orang tengok orang sedih. So maksudnya bila macam kalau ada satu orang tu yang buat viral terus, kadang dia orang tak fikir, dia macam aku dah viral ni, esok aku kena viral lagi, esok aku kena viral lagi. Maksudnya dia orang tak ada yang step by step, sebab kalau kita pun bukan semua benda video kita viral, betul tak? Kita buat satu, ya macam cakap lihat lu minum kopi, lu buat tak viral lah kan, betul? Baru ada step dia, baru kita dapat viral tu kan. Tapi kau rasa penting tak daripada kita buat video ni yang kita kena tengok kita punya target audience kita? Perlu tengok. Aku senang lah sebab aku tengok YouTube sejak aku umur tingkatan 3 kan. Tentu YouTube aku buka. Tengok siapa dulu? Aku tengok lah video kelakar. Dulu mana ada content creator. Mana ada. Aku rasa kalau video kucing kan. Tahun bila? 2005 baru buka tu YouTube. Apa dia buat 3GP? 3GP. Orang 3GP dulu. Ni. 3GP ada dah? Ada dulu YouTube. Tapi dia tak buat content lagi. YouTube awal-awal tengok dengan lagu je. Dengan lagu, tengok video kelakar, video joget. 3GP tu yang berlakon cerita apa tu? Yang ada filem tu. Sorry apa tu? Tadi hilang lah orang cakap tadi. Luffy pun 2000 berapa? 8, 9 tu. Maksudnya time dia Luffy bayar aku. So masa dia buat konten pun lepas habis sekolah kan. Dia start 2008, 2009. So maksudnya Mak Luffy pun sama kan. Kau tengok video quality dia sekarang. Dulu video quality kau tengok dia jadi jumping cut dia busuk gila. Pacak kamera. Maksudnya sekarang orang sekarang ada macam satu leverage. Macam satu benda yang diorang dah macam dah ramai sangat content creator yang ada. So diorang aku tengok dia ni, aku tengok dia ni, aku cedok sikit dah dapat besar. Tapi itu lah problem dia. Maksudnya macam korang naik tangga satu tangga, bila korang viral, korang macam langkah lah. Kan kita naik tangga langkah lah, langkah lah 3. Macam tu lah viral ni berlaku. Teknologi lift tu lah. Tak ada konten aku sembang kan? Kau sembang kan? Macam aku sembang dengan ceramah kan? Macam aku selalu problem dia sekarang, aku bila bagi talk macam ni kan, sembang dengan member, aku boleh sembang lebat, pelatau lebat tau. Lepas tu bila aku pergi talk, aku pernah ikut Haze bagi talk, aku tak tahu nak cakap apa tu. Sebab lepas tu dia lecturer. Tengok nak cakap kepala kan? Betul. Tapi kan macam Saya tayang. Sebelum Berani penat macam ni. dulu masa kau ada tak first kau buat video? Sebelum, adakah kau buat video dulu first dengan Tinker? Ataupun kau dah buat dulu sebelum? Aku dah buat dulu masa tu, zaman tu ialah zaman aku tengah tengok cinema scene. Tengah tengok cinema scene yang cari salah filem tu. Mana? Pernah tengok kan? Zaman-zaman tu aku pernah buat, sebelum Zah Vlog wujud lagi. Sebelum Zah Vlog famous gila babi, aku dah pernah buat satu video review filem tau. Filem apa? Filem apa? Ada beberapa filem lah, kalau kau check ada lah. Kalau jumpa tengok lah, naik sikit watch time aku. Tapi maksudnya itu ialah aku buat ialah dasar minat. Maksudnya aku minat filem, aku suka tengok filem dan aku buat apa yang aku suka. Maksud aku, kau nak cakap power lah. Maksudnya aku start dengan benda yang betul lah. Buat benda yang kau minat. Macam orang sekarang nak buat benda apa yang nak tengok. Dan aku pun tinggal kau soalan pasal audience. Audience penting lah. Ikut apa yang kau nak bagi dekat, apa makanan yang kau nak bagi dekat penonton kau. Contoh kalau kau tahu aku punya konten pemikiran memang budak-budak. So konten aku budak-budak. Kalau contoh sekarang mereka memetik nama tapi tak mencantumkan siapa-siapa. Konten yang budak-budak bagi aku ialah Isa Ishak, Syami Zazli, Syami Zazli dia besar. Masa dia siapa yang song? Alif Irfan. Dan ada beberapa YouTuber yang tak sebut tapi dorang ialah punya core punya peminat ialah budak-budak confirm. Budak remaja tu lah. Macam Ohami sendiri dia tahu target audience dia budak-budak. So dia terpaksa mencerminkan diri dia sebagai macam budak tak matang. Padahal kalau kau sembang dia mungkin dia matang lah. Tapi nak bagi makanan ke orang, audience kau macam tu kan. Tu saya cakap, maksudnya bila kau membesar sebagai seorang content creator, kau punya pemikiran dan konten juga kena berkembang. Sebab macam Logan Paul lah, kita contoh lah. I don't know Logan Paul lagi. Okay, aku tengok lagi kan. Kau tahu dia punya konten dia memang isi isap. Lah, saya ambil konteks Malaysia kau faham lah. Isi isap maksudnya buat benda bodoh, benda gila. Kau bodoh. Sekarang dia boleh buat. Dia pun nak buat konten pun 5 minit dia. Dia nak kejar watch time lah. Sebab dia rasa buat podcast lah, aku suka bersembang lah. So maksudnya bila buat konten ni kena berkembang juga lah. Dari pemikiran, dia punya direction. Sebab kau fikir lah, kau takkan nak tengok si
Syamil Sazli buat lawak spontan sampai 18 episod. 40 tu tak tahu mau 40 dah buat lawak spontan tu. Lama-lama aku akan duduk belakang kamera juga. Betul. Kalau aku nak maintain punya konten, aku duduk belakang kamera, aku suruh budak-budak yang baru, yang freshy ni, yang kena dengan kau punya target audience, buat. Aku rasa macam kita punya Privacy dah nak jatuh. apa pula WhatsApp ni. Macam perjalanan tak adalah. Aku ambil kita je lah macam kita kan. Macam dulu kita buat video 1 minit dekat taman. Taman. Lepas tu Ada improvement lah. Ada improvement lah. Lepas tu tiba kita buat something. Ni improvement apa? Ada studio yang baru lah buat ni apa Tapi semua. orang still cakap rindulah video stick yang lama. Adakah kita kena jual balik office ni? Kita kena kembali ke taman? Tak lah, bagi aku benda yang original kita buat dulu bukanlah kita lupa kan. Tapi apa yang baru, benda kita baru buat ni dia macam kita dah pergi another step tau. Bukanlah kita je, mungkin orang lain yang dulu pun buat video juga, tapi dia dah buat benda yang orang kata konten yang mungkin lebih matang daripada konten yang asal kita buat. Faham tak? Maksudnya kita ada konten yang variety, orang boleh tengok juga. So pada yang masa sama kita tak lupa juga konten yang kita dah pernah buat dulu kan. Asal-usul kita masa tu 2 tahun 2 tahun lepas kot. Sekarang ni abang dah akhir balik. Abang nak Dah boleh goncang lah. Jangan Baru boleh goncang. macam putus susuan. Jangan cakap pasal mimpi, 4 kali mimpi. Tak cakap satu hari. Actually bagi aku macam dia sebenarnya dulu kita dah swap orang macam ni tau. Kita dah mungkin educate lah. Contoh kita dah tunjuk orang. So sekarang kita rasa nak swap orang benda lain pula. So benda-benda yang baru pula. So bagi diorang ni macam secara tidak langsung ni diorang akan improve cara diorang tengok benda. Contoh macam dulu kita tunjuk macam tu. Sekarang kita buat podcast, kita cerita pasal benda yang dah ada benda yang berilmiah. So mungkin kita nak mengajar juga audience kita untuk lebih ilmiah. Kita ambil contoh macam pengarah-pengarah drama lah sekarang. Pengarah drama sekarang lebih menyuap apa yang penonton nak tengok. Betul. Dia tak menyuap apa yang penonton perlu tengok. Betul. Macam aku tak suka benda tu. Macam Aku paling benci benda tu. why not macam adalah aku tak cakap semualah pengarah macam tu. Ada juga pengarah filem yang dia menyuap something baru untuk penonton tengok dan hadam. Tapi tak diterima. Tapi dia tak diterima, tapi yang menerima tu adalah golongan-golongan yang suka berfikir. Betul. So kita punya mission dulu dengan sekarang ni macam dah bertukar. Macam dulu lebih kepada video-video lawak kan, video kat taman tu. Sekarang ni lebih kepada kita nak bagi sesuatu yang baru. Betul. Sebab tu lah ada office ni dik. Banyak juga abang habis kat sini. Kau tak kita shoot kat taman je. Dia fokus kat situ pula lah. Tapi aku rasa orang yang cakap bang rindu lah video lama sebab kita kena faham dan diorang membesar daripada kita. Macam tu kan, macam orang bang kenapa lawak abang tak macam yang Trollala episod 5 lah. Jangan ada hamba sikit kan. Abang punya lawak dulu tu sebelum kahwin ni. Abang tak ada anak ni, abang boleh lepas abang anak. Sekarang abang nak cakap aku kena fikir kan abang anak pergi sekolah. Apalah bapak hotel je. Maksudnya macam tu lah. Maksudnya bila dah besar ni kita berfikir banyak lah. Konten macam orang yang sekarang macam yang YouTuber yang sekarang yang kencang gila buat konten. Diorang sekarang ni ikut macam graf lah. Graf filem kan macam ni climax, lepas tu pelarian. So diorang sekarang tengah nak ke climax. Bila orang sudah dapat climax, diorang akan rasa macam korang juga, alamak aku buat benda yang macam ni aku rasa hidup tak tenang. Macam Hafiz kan. Macam dia pun sejenis cerita, dia buat multiviral satu hari kata alamak macam benda ni tak memberikan pahala kepada aku. So macam Hafiz pun dia dah rasa dah ke pelarian. Macam korang pun dah mungkin nak ke pelarian. Maksudnya pelarian tu kalau habis ni, maksudnya konten tu dah macam okay dah tone down. Sekarang kita kena memberi something baru. Kita buat graf yang baru pula. Graf yang baru. Maksudnya graf yang bukan cerita lawak senario tapi daripada lawak filem Mat Saleh punya yang mahal, yang Parasite punya filem. Graf yang baru. Tu maksudnya semua orang kena faham lah. Tapi kita tak salahkan orang, tak ada orang rindu sebab orang membesar dalam video tu, tapi kita di content creator yang buat ni mengharapkan kita sama-sama membesar. Betul. Dia kena macam dia orang kena bukanlah kena terima macam kita nak cuba buat something yang variety lah, something yang baru. Beri peluang lah kot. Beri peluang untuk kita jadi lebih matang. Dia macam awal-awal dia kena palau-palau ni semua. Dia macam awal jugalah. Bukannya awal-awal semua orang terus terima gitu punya tu kan. Ambil masa juga. Mungkin ni kita punya graf ni orang akan ikut nanti. Ambil masa untuk ikut juga. Sampai And hari tu adalah kita keluarkan satu video throwback lah. Tapi kita baru shoot. Iaitu video yang Adan
tangan basah. Bukan pasal tangan basah. Cuma putih orang tak kan? nak stick dengan dia. Okey. And dekat bawah tu adalah komen-komen yang macam Stuk dah kembali. Brings back memories. Tapi ada juga macam tak faham lah kenapa dengan dia. Kenapa tangan ni basah ke? Dan tak apa, aku faham orang tangan basah ni selalu ni. Itu kiranya itu adalah viewer-viewer kita yang baru. Betul. Yang dia membesar dengan kita punya apa? Macam kita punya Current pengamal-pengamal segmen yang baru, konten yang baru Dia tak membesar, dia tak adalah follow dari awal. Dia tak tahu kenapa kau dipalau macam tu. Aku tak tahu kenapa kita palau kau. Aku dah tahu kau yang buat dulu. Tapi tu lah tu dilema kita kan. Maksudnya Yang tu pun aku ada perasan juga. Aku boleh tak tengok Tinker punya live at Tinker punya. Ada tak aku perasan mana bilik gelap. Tapi ada yang orang tak tahu pasal bilik gelap apa semua kan. So maksudnya diorang ada juga audience. Benda ni audience ni bertukar tau. Dia bertukar. Dia tengok yang lama nanti datang yang baru nak tengok apa benda yang kau buat dalam kau punya YouTube ni, apa yang kau hasilkan untuk tatapan umum mata diorang kan. Itu dilema semua content creator Indonesia lah. Maksudnya sekarang ni kau nak fokus kat viewers kau yang lama ataupun kau nak fokus kat viewers yang kau yang baru. So dilema itu yang selalu berlaku. Kalau contoh kalau kau nak maintain, boleh maintain, tapi kau akan lose interest orang yang dah lama. Kau akan dapat yang baru. Contohlah, kau video kau ni pada tahun 2010. Orang yang tengok video kau pada 2010 dan kau buat konten sampai 2018, mungkin yang lama tu akan tengok. Tapi yang baru confirm tengok Tapi diorang takkan sama feeling sama macam video yang lama tu. Jadi korang tak boleh tahu nak cater penonton lama ke penonton baru tu. Aku rasa tu dilema paling besar bagi content creator. Aku rasa pasal bilik gelap tadi, sebab dia dah tak ada. Sebab aku rasa Dah habis orang Tinker, staff kat Tinker ni dah tak ada siapa dah nak bawa. Aku rasa dah masuk. Takkanlah masuk finance ni. Boleh gelap. Macam cleaner, jom bilik gelap. Cerita semua benda. Takkan lah, maksudnya bilik gelap tu dah habis sebab dah tak ada orang nak sembang pasal bilik gelap. So benda tu kena stop lah. Dan kita pun tak adalah. Kita sebagai seorang yang buat konten pun kita tahu nak juga bilik gelap. Tapi nak korek apa lagi. Dan kita faham bila kita berusaha dulu bilik gelap, masa tu ialah zaman di mana orang ramai, penonton banyak push tau. Maksudnya macam mendesak lah, kata kasar dia. Mendesak, nak bilik gelap. So kita sebagai content provider, kita buat bilik gelap baru nak tengok lah. So tapi lama kelamaan, bila kau fikir, alamak, bila buat bilik gelap, kau banyak reveal rahsia tau. Itu maksudnya, adakah orang yang reveal rahsia tu selesa ke tak? Dan benda tu akan stay forever kat internet bro. Betul. So kita fikir balik, okay lah, kita stop sebab kena jaga sensitivity orang juga. Dan mungkin tiba-tiba dia jadi public figure ke nanti, tiba-tiba orang gunakan tu untuk jatuhkan dia. Kita pun fikir jauh kat benda tu. Tu je kan, kalau kau fikir, kau macam cakap dia awal-awal, publicity versus content. Kalau kau buat publicity, kau buat lah macam benda bodoh. Tapi at the end of the day kau fikir balik, alamak, anak aku tak ikut lah. Benda tu dah, benda tu akan kekal je kat internet kan. Mungkin lah anak kau kecil nanti anak aku bapak kau kan. Bapak kau cakap apa dia? Kau tahu lah, aku pergi kadang aku sajalah search Trolla tau. Ada orang buat playlist sendiri video Trolla yang dia favorite. So kau bayangkan macam mana ke aku nak hidup ni dalam playlist yang sempah lagi kat internet. Macam buka playlist dia Tinker lah, playlist yang orang buat sendiri, macam save video. Bahaya lah benda-benda macam ni. Tapi tu lah maksudnya bila buat konten kau boleh fikir lah benda future tu. Macam contoh kau buat konten, biar contoh boleh mendatang kepada orang ramai lah, certain orang. Kau kena fikir ke dosa kau dengan dia, macam mana sempat minta maaf tak. Sampai sekarang tak minta maaf. So ni peluang tu aku minta maaf macam mereka yang tengok video Trolla yang terguris hati. So aku nak minta maaf dari benak hati. Benak acap lepas tu. Benak hati acap. Tak, masa aku buat tu as entertainment. Sebab aku prinsip aku bila buat Trolla, engkau boleh buat lawak tapi ada satu benda yang kau tak boleh buat lawak. Seperti macam contoh agama kau punya appearance. Lepas aku sentuh sikit tapi aku tak macam elaborate lebih lah. Macam kau gemuk, kau gemuk mesti jatuh longkang ni. Aku tak pernah. Tak pernah sampai tu lah. So sebab satu lagi politik. So aku jaga benda tu lah. So sampai sekarang kalau kau tengok Trolla aku macam Trolla bosan lah, hamba bosan lah. Sebab apa aku buat macam tu? Sebab nak menjaga dosa aku dengan orang yang aku buat video tu. Kena fikir tu. Betul kena fikir yang tu kan. Sebab dia pun dah kahwin, dah ada anak. Nanti anak dia tengok macam mana. Lepas ni kalau kita kahwin, kita kena jagalah benda-benda. Tapi kau okey. Mungkin kita dah kahwin lepas ni, semua podcast akan pakai jubah. Akan ada Tasbih. Tapi kita tak pakai ni sebab aku banyak cakap dalam podcast ni. Masa cakap podcast aku pula ada soalan lah. aku jap. Tak apa, kau tanya dulu betul. Okay. Pernah korang kena kecam di atas video yang harmless yang korang buat? Dan apa jenis kecaman korang dapat? Maksudnya video harmless tu macam video tu tak ada kacau siapa-siapa pun. Benar? Mana? Video mana? Aku dah banyak kena podcast, aku banyak kena. Dia tak adalah kecaman apa, dia macam
Kau tak selesa lah. Aku tak selesa dengan dia punya komen. Sebab korang kena faham, ada ni jenis suka baca satu komen dekat Semua tu, satu. Tak adalah. Dia dah cakap pasal kau. member dah berkaca dah mata dia. Dia lap spek tau. Aku tak spek. Hidung pun dah baik. Dah beraya ni. Tak ada, kalau kau tengok podcast season lepas, aku adalah certain yang aku agak hyper dan aku ada carut juga kan. Ni luahan ni. Ni luahan. Tapi bagi aku itu normal. Tak ada kita masalahnya, tapi ada yang orang tak boleh terima. But it's okay. Untuk podcast season 2 ni lah aku macam maybe aku nak kena slow sikit lah apa kan. Tapi ada juga yang aku dapat macam semak budak ni tak payah tengok ah. Aku cakap buat baik, salah buat jahat, salah apa yang Tapi kan itu ada orang yang sama. Sebab macam aku masukkan level 3 ada satu komen ni memang dia benci aku, tak kisahlah kat mana-mana, muncul aku muka aku 5 saat tu. Dia komen bersama aku ke? Ada tak orang? banyak. Kan banyak, maksudnya ada tak macam spesifik orang ni kalau kau tak nama dia okey. Dia orang yang sama juga. Orang tak lah, aku orang yang sama. Kan? Aku tak perasan nama lah, tapi aku tengok je lah. Maksudnya haters kau lagi ramai daripada aku lah. Aku seorang tu ke, aku tak ada nama. Banyak je tak ada tu kerja ni lah apalah, janganlah cakap bodoh. Tapi dia cakap bodoh boleh. Aku cakap bodoh tak boleh. Tak, dia kalau ada cakap, dia cakap, bodoh ke ni? Cubalah dia cakap bodoh. Dia cakap lagi. Aku pula sakit hati bodoh. Ada janganlah cakap bodoh tak baik lah apa semua. Aku try cuba lah kira alternasi. Bodoh ke apa? Apa kena? Tak boleh. Sampai ke hari punya bodoh tu orang buat ringtone. Bodoh. Betul. Tak ada bodoh je. Jadi aku kalau dia cakap bodoh hari ni mungkin kena kan sebab bodoh tak main. Itu yang paling aku rasa yang paling banyak macam aku tak cakap apa pun tapi itu yang aku dapat. Ni aku rasa kita macam tak boleh nak suap semua orang lah. Sebab ada yang macam ada satu episod tu kau dah buat dah benda-benda negatif, kau dah jadi baik kan. And then ada orang macam ada yang komen sukalah ada yang baru ni kan. Lepas tu ada yang komen kenapa ada tak hyper macam dulu so macam ada dua jenis macam tu. So kau macam tak boleh. Aku tak boleh brain. Kaya dia dengar. Bukan kau tak Ya, boleh. aku tak boleh. Lepas tu yang aku yang hyper macam tu kan. Yang macam tu yang banyak view. Kau tak boleh brain satu, tapi kau tak boleh nak suap semua orang. Kau tak boleh nak puaskan semua orang. Maksudnya kau menggunakan Kau tak boleh satu je. kau pilih je mana. Ikut kau lah, kau hidup. Kau kena approach je tu. Okey, approach tu content atau approach publicity. Kalau publicity dia bangang aku sekarang. Okey, aku dah bangang sekarang. Aku dah tak boleh fikir. Kau ada kena macam tu ke? Hari kita tak payah cakap. Dia memang semua baik je. Dia cakap bodoh baik, rambut Tapi baik. aku yang tengok straight, aku rasa orang yang paling bangang maksudnya memang mengundang kecaman memang kau seorang ke. Macam lain semua macam safe tau. Macam kau ingat tak dulu kita macam yang planted content dengan kecap dulu. Dia kena banyak dia tau. Dia macam dia dengan Is. Wajar betul. Aku budak kita tu mesti kat sekolah tu time tu mesti ni. Kurang ajar tu kalau jumpa aku pukul dia kat luar. Dia kat aku macam tu saya kalau aku jumpa dia ni kat luar aku. Tapi bagi aku masa kita buat konten yang macam yang planted kecaman tu baru kita tahu berapa ramai orang tak suka kita. Betul tak? Macam benda macam tu kan. Macam kalau aku buat aku dah tahu orang tak suka aku, tapi macam korang yang sentiasa dengan clean image, bila korang buat something yang macam mengundang kecaman. Lepas tu kau boleh nampak berapa ramai orang yang pendam kau tunggu orang salah. Dia mesti ada satu komen yang macam aku ingat aku seorang je tak suka stir. Lepas tu yang bawah tu macam aku pun you do ini semua yang pendam. Dia bagi hari tu. Ini macam ni alamak. Yalah macam tu bila korang buat konten yang baik, banyak korang punya fans yang komen macam best. Takkan nak masuk mesti confirm kena piau kan. So dia tunggu satu video yang dia buat palat ni. Ini yang saya masuk. Okay, bagi tahu. yang bagi lah. Betul lah, tapi bagi aku benda tu macam bukanlah jauh yang yang itu lain lah kan. Macam kita punya ni kan. Bagi aku benda tu tak adalah terlampau teruk. Tapi ada setengah orang yang tak boleh terima. Maksudnya kita tak boleh nak puaskan hati semua orang lah kan. Kalau buat baik pun kena, buat jahat pun kena juga. So apa yang jadinya nak kena jadi diri sendiri je lah. Senang cerita, betul lah. Baru orang boleh tahu macam mana cara kau menyampaikan di dalam video tu. Tapi mungkin juga ada orang nak perhatian dengan kau dan macam dia nak kau itu nanti sikit kan dah baca. Betul aku macam tu dekat aku punya YouTube sendiri ada something lah dia macam nak menafikan aku punya fakta yang aku bagi dalam video aku. Dia bagi lah. Pasal aku reply dengan fakta yang aku macam bagi satu lagi fakta untuk kau. Lepas tu tak ada saja dia nak tahu. Kau dah perhatian lah sebenarnya. Aku pernah kena macam dia. Macam dia bash je lah kan. Dia bash contohnya cakap
macam bodoh je Pak ni kan. Betul, aku reply bawah tu. Terima kasih kerana menonton. Lepas tu dia reply, sorry tadi adik saya yang main. Semenjak tu aku malas dah reply. Aku rasa orang yang best ni aku rasa dia nak perhatian je. Dia just nak kita reply tu je. Tapi tu lah Tak, aku ada yang kat Instagram tau. Aku buat caption, "Hai, Assalamualaikum." Tu je. Caption budak WeChat. Aku pun cakap lah, WeChat yang kat mana WeChat ni kan? Ada reply lah. Aduh. Aku terus block dia. Tapi aku selalu dengar orang di luar daripada bidang kita yang tengok video cakap, korang tak payahlah layan video tengok komen yang haters ni, tengok je lah komen yang puji korang. Korang tak ada kat dekat kita orang. Korang cakap lah dalam aku cakap mencarut, aku macam Dah geram kan? Dia tak ada tut. betul. Beautiful. Betul orang yang tak pernah lalu dengan kita punya kita punya kursi ni, diorang tak tahu loh kalau satu kecaman tu boleh buat efek dia punya mood down kita. Kita bukan tak appreciate orang yang puji. Bukan, kita appreciate gila. Kita cuma kalau aku reply komen korang, aku rasa macam alamak, shock sendiri siapa orang punya komen sampai hari ni. Tapi bila satu kecaman tu korang push spoil kan, nak makan tak ada mood saya. Terpaksa diet tu macam Tapi lah, jadi kalau balik tapi tu lah, maksudnya bagi aku kalau korang tak pernah merasai apa yang kita rasa, memang kadang-kadang kecaman tu sebenarnya bagi aku korang kecam lah. Tapi kadang-kadang kesian kat orang ni. Kita nak juga hidup dipuji je. Kita ada perasaan juga. Kita ada perasaan juga tau. Walaupun kita orang macam ni, kita sedih juga. Apa point macam ni? Tak. Pasal aku nak balik pada tu, macam kita tak nak puaskan hati semua orang, betul tak? Dan kita dah buat benda ni, memang itulah dia punya adat resam dia yang kita terpaksa terima lah. Orang kata garam, gula, madu, sepah dibuang. Itu lagu. Itu lagu kan? Itulah yang memang kita terima. Sebab kita depan kamera ni je macam ni. Sebab belakang kamera kita diam. Suara merah. Tahu cakap dia. Ni kalau korang nak tahu, ni baru cakap dengan Haikal ni. Tadi tak buat. Sembang konten. Dia tak nak cakap kau sembang konten. Sebelum roll tadi, kita sembang macam ni nak sembang pasal apa? Lepas roll baru kita keluar, baru kita jadi macam ni tau. Ini senang ke? Tapi aku nak tanya satu kan, ni last sebelum kita habis. Dah habis kan? Selalu aku podcast 2 jam bro. Jadi dah 3 jam. Dah 3 jam. Last aku cakap 3 hari kena pressure yang nak berlari 3 hari tu, ingat? Okey, macam mana pula pendapat kau yang orang, okeylah contoh aku boleh ambil terdekat, nyanyi tak sedap, tapi still juga dia nak bawa keluar benda tu. Oh, yang nyanyi aku air mata darah kan? Itu salah satu je lah, sebab kalau dia dekat macam ada juga member kau yang buat macam tu juga kan? Siapa tu? Ada. Mana? Yang buat bukan Ya. ada kan dia dah kenalan. Dia kenalan ada kau. passion. Dia ada Dia ada passion. passion nak menyanyi, tapi dia tak boleh menyanyi. Tapi dia tak boleh menyanyi. Tapi dia, Siapa tu? aku nak buat ke? Aku peduli apa aku nak buat ke? Nama dia Majid. Tapi dia tak boleh pun sebenarnya. Oh, Apa pendapat kau? Adakah benda tu bagus ataupun tak bagus? Dia ada dua, aku beri contoh dah. Okey, aku beri contoh satu Luqman Peroski dengan satu lagi ialah Yang mata darah? Kiat. Number one. Yang rappers number 1 mengalahkan Eminem. Kau tengok kat situ, dua-dua seorang ada bakat, seorang tak ada bakat. Tengok siapa yang pergi? Luqman. Tapi kita tengok dia nak pergi mana. Maksud aku, kau kena faham. Kau tak payah sembang nak cakap kau ada bakat, walaupun kau tak ada bakat kau boleh pergi. Stop the crap. Face the reality. Kalau kau tak ada bakat, stop it. Buatlah video dia bagi RM1. Tak betul lah, itu ialah reality dunia kita. Kalau contoh lah, kalau engkau tak sedap, lepas tu engkau cuba nak pergi keluar, engkau akan menggunakan kecaman terhadap diri kau sendiri. Maksudnya engkau memang Buka peluang untuk orang kecam kau. bukan peluang tu. Kalau engkau apa ni? RM1? Oh, tapi terus. Maksudnya kau menggunakan kecaman orang. So, kalau contoh kalau kau tahan macam cat, kau jadikan tu leverage untuk kau punya content, okey lah, tapi sampai mana tu? Maksudnya bakat kena ada lah. Betul. Macam aku, ini ialah reality bila aku duduk dekat belakang kamera. Obviously kamera dunia pertivian ialah sangat cruel pada mereka-mereka yang Krem. Tu krem saya. tu kan. Ni cruel. Betul. Sangat kejam terhadap mereka yang tak handsome dan tak lawa. Kalau tak masakan drama-drama kita dipenuhi oleh mereka muka yang ada muka. Dan tak ada muka mungkin akan jadi extra ataupun cleaner yang lalu. Itulah realiti yang kita perlu hadapi. Itu pun dah aku selalu cakap, alah kenapa korang ambil yang ni dah tak ada bakat, ada muka je.
Tapi kau kena kena admit satu benda. Kau tengok benda yang cantik je. Betul tu. Itu ialah benda yang kau tipu lah kalau kau letak muka artis grade B kau rasa meletup 10 juta. Kau letak muka yang handsome confirm 5 juta. Maksud itu reality. Maksudnya macam penonton kena faham, engkau kecam director yang kat TV tu cakap alah ambil lah pelakon yang boleh berlakon ni, ambil pelakon yang tak boleh berlakon. Tapi tak reflect dengan rating yang dia dapat. Maksudnya kau kecam tu kau tengok. Sampai habis tu. Betul ke? Maksudnya sebenarnya engkau hipokrit dengan diri kau. Sebenarnya engkau nak tengok lelaki handsome tapi bukan lelaki handsome yang kau suka. Cuma kalau contoh kau minat Aaron Aziz. Tapi Aaron Aziz tak berlakon. Tak best lah. Tiba-tiba Aaron Aziz ada cameo. Woi best dia. Padahal dia lalu belakang ni. Padahal dia gila tu. Dia gila tu. Dia bagi RM1 dah. Dia yang bagi Macam tu lah, manusia sangat hipokrit lah. Bagi aku manusia sangat hipokrit. Memang aku cakap ni kalau kita kecam lah. Tapi memang betul hipokrit. Macam kita lah tengok filem kan. Alamak tak best lah. Tapi kalau ada disas ni baik lah. Betul lah. Itu konteks filem lah. Tapi dah macam-macam banyak lah. Macam contoh satu lagi benda hipokrit ialah di mana tarian TikTok lah. Walaupun aku tak suka TikTok. Bukanlah aku suka. Aku okey dengan TikTok tapi aku tak suka pengguna TikTok. Aku tak main. Tak kisah apa kau main. Pasal tahir kau main bro. Pasal tahir kau main TikTok bro. Main ping-pong bro kat tu. Main ping-pong. Baik tu, aku suka. Masa aku maksudnya masa ingat tak masa yang lagu yang Baikkan langit bukan eh? yalah lagu Chris Dayanti Dia bukan lagu Abandon lah. tak kisahlah tapi lagu Indonesia. Tiba-tiba masa kita orang Indonesia tengah buat benda macam tu kan. Tak apa siut. Budak ni nari lah tak best ni. Lagu yang sama. Tiba-tiba viral dekat Hollywood, viral dekat K-pop industry. Ui, comel lah. Ya, baikkan langit tu. Lagu kita dah viral dah, lagu region kita. Nampak hipokrit tu. Banyak benda hipokrit kat sini. Kalau macam cakap dia tengok muka, selain tengok muka pun orang tengok follower juga sebenarnya. Kalau kau nak berlakon ke apa kan, dah dulu kau pandai berlakon tapi follower kau apa 100 tak apalah sikit orang lain. Nasib pasal industri filem. Industri filem ni dah terbagi pada dua. Satu yang betul nampak filem, satu yang nampak duit. So kau kena faham lah. Bila kau pergi panggung wayang, kau kena sebagai seorang penonton, kau dah tahu dah filem ini untuk buat duit. Dan filem ini ialah hiburan kosong. Dan kalau kau rasa nak hiburan kosong, kau pergi, kau jangan kecam. Faham? Kalau kau nak heavy punya filem, kau pergi filem. Ya. Dan dah heavy filem ni memerlukan orang-orang macam kau yang kecam filem yang hebat tu. Filem yang kosong tu. Kau duk kecam, filem ni. Okey, so filem A, filem B. Filem A ialah filem hiburan kosong, filem B ialah filem yang untuk pergi festival Oscar. Let's say Oscar. Kau kutuk A ni hiburan kosong. Apa kata filem tak bagus tapi kau tak sangka kau filem dia. Tak tengok pun. Tak tahu. Hipokrit lagi. Kalau dia pergi tengok pun balik tak faham tu. Tak faham tu cerita apa tu tadi. Slow bro cerita tu slow. Tak best tu. Nanti filem hiburan kosong ujit terus. Dia putih kan? Jadi ada fikir betul review. Betul. Assalamualaikum, saya Zak Vlog. Tak okey. Zak okey. Aku kena lawan dia. Zak okey. Kita panggil ada tapi tu bagi aku manusia dah sangat hipokrit dan mereka memilih sebenarnya. So tak salah semua bidang pun ada manusia yang hipokrit. Jadi kita hipokrit pun janganlah tunjuk. Tak suka diam lah. Betul sebab benda tu yang akan create something new lah. Kalau dapat konten cakap pasal hipokrit, kalau hipokrit maksudnya off camera je, hipokrit dah. Off camera dia tunjuk orang. Dah dua ikat ni. Alright. Harap best lah ya saya podcast kali ni ya. Harap best lah. Sebab aku rasa yang ni untuk podcast kali ni kita banyak sembang pasal industri, pasal YouTube, macam mana konten apa semua. So kalau korang yang kat sana nak buat YouTube ke apa, boleh lah ambil sikit-sikit yang mana bagus, ambil yang tak bagus, yang bodoh-bodoh semua jangan ambil. Tapi itulah last lah. Maksudnya kalau contoh kata memang konten versus publicity. Kalau korang nak go to publicity tak salah pun. Cuma bezanya macam tak tahu lama lah. Kau nak buat lah. Masa aku lagi banyak YouTuber dekat dalam Malaysia ni lagi meriah. Betul? Lagi meriah dan lagi ramai orang yang cuba compete with each other without any doing any harms lah. Tak payah betul-betul macam sebab selalunya kalau macam baru-baru ni macam ini konten resmi tadi kan. Terus kita borak tadi. Asal lubak merah kan baru-baru ni lubak merah dengan ubulan. Ni yang budak dia ni kan. Dengan gambar ni. Dia kan dua fans ataupun penonton kat sana, bulan ni macam tiru lubak merah ni. Maksudnya dua-dua tu membuat konten yang sama iaitu react with something, try this dan tempat konten biasa tu, konten react tu. Tapi
sebagai penonton kita kena menghargai kepelbagaian. Betul. Kalau kau suka lobak, kau tengok lobak. Kalau kau suka bulan, kau tengok bulan. Kau suka dulu, tengok dulu. Tak ada masalah. Sebab yang diorang buat konten untuk korang, bukannya untuk Kau lain pun. kau untuk lain pun. So tengok je, tak payah nak compare. Jangan nak compare Stirk, compare dengan Tinker. Walaupun tak ada ramai, tak ada yang cakap pun. Tapi tak payah compare. Kalau kau enjoy Stirk, enjoy Tinker, enjoy je Tinker. Macam aku cakap sebelum ni juga dalam Tinker pun, secara jujur pun aku pun tiru dia punya podcast kan. Aku tengok podcast dia dulu. Aku pun tiru Jimmy Boy. So apa? Siapa tiru siapa sekarang ni? Jimmy Boy mesti tiru sama Pagi Jimmy Boy lah. Bagi jadi boy lah lepas ni. Jadi apa tu dia pernah cakap ni? Tak ingat lah. Tutup. Yes. So kalau siapa nak buat YouTube, just teruskan. Setiap kali aku jumpa Ikan, dia akan cakap benda tu. Buat YouTube, aku nak tengok YouTube kat Malaysia ni meriah. Setiap kali jumpa mesti dia akan cakap tu. Aku dah macam influencer tu. Aku rasa YouTube kena hire aku lah. Kau pernah cakap dulu yang kau nak buat apa tu? Yang tiap tahun ada YouTube tu? Oh, Festival. Bukan. Festival. Award. Bukan award. Rewind. Aku dah cakap benda Rewind sebab kan. sebab kita dah tengok orang Malaysia Indonesia sebab Indonesia pun buat dan Indonesia punya YouTube Rewind di endorse oleh YouTube Google lah. Google Indonesia sendiri yang bagi fund. Ada yang bagi fund. Dulu diorang buat dia dalam office Google dia. Sekarang siap pergi shoot drone dekat stadium. And aku nak tengok benda tu. Walaupun mungkin bukan aku yang buat, mungkin contohlah Zuki ke yang buat ke atau geng-geng M-Tas yang buat. At least kalau ada orang yang buat tu. Walaupun aku dah keluar contoh, aku keluar 5 saat pun ada haters. Komen lagi lama jadi ada lah, maksud aku bila ada YouTube Rewind, kat situ lah di mana kita bersatu sebagai satu unit. Contohlah sebelum ni kau tak pernah berjumpa isi Isap. Kan isi Isap isi Aisap aku tahu sebut. Ke? Isi Aisap, isi Isap. Isi Aisap. Maksudnya kau tak pernah jumpa dia. Tapi bila kau jumpa dia, oh Mamat ni not bad nanti kita buat konten sama-sama. Connection lah, make connection. Maksudnya lagi wide, maksudnya bila dah create satu friendly environment kat YouTube ni, makin ramai orang toxic. Betul. Kalau contohlah si Isap lah si dia tengah famous kan. Tuan-tuan tengah famous sekarang ni. Contohlah Ni korek. Koroi. Koroi pun jahat kan. Koroi jahat. Korek ni Koroi TV. Oh, tak tahu. Tapi dia pergi lah. Tapi tu lah masa aku contoh sebelum tu Koroi TV ni mesti tak apa. Dia bila jumpa, oh dia nice guy tu. Not bad tu sebab kita kan kadang puteri apa kat kamera kan sama dengan berdua kan. So maksudnya bila contohlah korang bergabung dengan Koroi TV. Lepas tu tiba-tiba Koroi TV kata, oh Stirk macam dah dengar yang konten tadika konten taman. Tengok sekarang, oh best lah, boleh relate lah. So kat situ kekurangan toxic lah. Sebab kau tahu kalau kau kutuk, contoh aku Koroi TV punya fans. Lepas tu aku tak suka Stirk, aku boleh jadi suka Stirk bro. Sebab kita pernah pergi sama. Macam tu lah, macam tu lah mungkin orang tak suka Stirk, dia tengok Tinker dan tak suka Stirk. Tiba-tiba Stirk dengan Tinker buat konten sama-sama. Diorang kawan takkanlah kita nak ada kan. So aku rasa mungkin satu cara untuk mengurangkan toxic orang yang ada kan. Yang dalam Aku suka idea Haikal. Dia kata maybe YouTube kena hire dia kot. Aku rasa kau maybe kena masuk YouTube supaya nanti YouTube Festival setiap tahun kau boleh meraihkan content creator. Dia meraihkan advertiser saja. Itulah benda yang aku dah pernah cakap dari dulu sejak first YouTube. Tak salah aku 2015 ke 2016 start buat. Dan aku tanya YouTuber yang pernah pergi, diorang buat apa? Oh, diorang bagi award kat ni lah. Kat US boleh buat bro, kita bukan yang besar bajet. Maksudnya bila kau kena faham, walaupun iklan tu memberi duit kepada mereka, tapi tanpa mereka ini, tak ada tempat nak masuk. Betul. Kalau iklan tu, aku dah pernah harapkan video review permainan toys. Kan, maksudnya kan nak mengharapkan kecil-kecil YouTuber. Sebab orang-orang content creator yang di-invite masuk di-invite ke YouTube Festival tu, dia macam mengharapkan appreciation. At least ada lah dia punya video keluar dekat skrin besar kat depan, gambar ke, dan disebut nama ke kan. At least bagilah token kan. Taklah bila kau buat macam award tu mungkin akan kebalahan. Contohnya contoh top 5 YouTuber of the year dekat Malaysia. Contohlah top 5 tu Esther kan. Aku tahu confirm mesti akan ada konflik punya. Asal tak masuk yang ni, saya tak pasal tu. Tak kan? Kena berenang. Aku tak biasa, aku punya subscriber lebih banyak dia. Confirm akan jadi benda tu, tapi kena ingat benda macam tu ialah untuk appreciate. Dan aku tak suka benda tu by voting. Baik macam contoh orang yang profesional. Contohlah dia akan kaji, dari segi kualiti, bila tahun lepas tahun ni berapa persen kualiti konten dia naik.
So banyak dia dah improve. So lebih baik dikaji dari segi tu kalau contoh dia punya fans. Kalau contoh kalau based by fan, sasar lah YouTuber besar menang kot. Betul. So sebenarnya kita appreciate orang yang kerja keras. Ada improvement. Ada improvement. Contohlah first year dia buat video pakai handphone lah. Tiba-tiba second year dia ada benda macam ni. So kau kena appreciate dia sebab dia menghabiskan duit dia untuk buat video dekat kau punya platform bro. Kau tempat lain, tak platform kau tau. Itu kau naik tau. So YouTube hire me lah. Betul lah, sebab sebelum kau nak masuk iklan apa semua tu pun kau still ambil masa juga that time untuk kau naik sampai begitu, betul lah. Daripada kita dulu pun bukannya kita dapat income apa pun, kita buat suka-suka je. Banyak duit tak habis. Aku pernah call Google. Ya, Malaysia tak ada YouTube ni office. Kat Indonesia ada tu insyaAllah. Ke ada betul. Tapi Malaysia tak ada. Malaysia hanya Google Malaysia yang korang mati kan. Yang kita bermain ML. Ya. Kat situ. So masa tu Tinker tengah baru lepas 100,000 subscriber. Masa tu kan kalau untuk orang yang dapat 100,000 subscriber punya plate yang macam datang tu, dia akan hantar satu macam line yang kecil je. You want to claim your silver play button kan? Siapa yang claim kan? Korang? Aku yang minta. Kau minta? Kau email dia? Yang tu dah 200 lebih lah. Oh tak dapat lagi? Dapat lagi. Tapi kalau contoh masa aku tu dia keluar macam link tau. So aku tekan. So aku call Google lah. Hello, saya nak tanya pasal silver play button ni. Macam mana saya nak tahu yang ni scam ke tak? Sebenarnya awak kena call US lah sebab sini ialah bahagian periklanan sahaja kat Malaysia ni. Oh, iklanan Betul. Tak ada tahu. Maksudnya betul lah. Dia bagi aku maksudnya kena ada kalau macam at least kau tahu sikit benda tu. Know your shit lah. Know your shit. Macam tu aku tak nak diss lebih lah. Takut di Google tengok sebelum kita hari Haikal dia tengok pas video dia. Betul tak? Ada. Okay, tak ada hari lah. So kita nak kurang betul lah. Dia hide dulu video tu lah. Nanti bila aku nak apply Google, nanti aku suruh take down video dia. Dia tengok full dah suruh nak cakap. Haikal biasa dikejap, pakai biasa dikejap. Alright, jadi itu dia yang mana yang baik untuk orang buat video boleh ambil ni sikit, yang buruk korang jangan ambil. Jadi sebelum kita habis, Al-Fatihah. kan? Jangan lupa undi kita orang dekat Era. Jangan lupa undi untuk influencer Meletup. Senang je, korang boleh layari www.anugrahmeletupera.com.my atau download aplikasi Shop dan undi kita orang untuk Anugerah Influencer, okey? Lagi nak senang lagi. Tekan je link kat bawah ni. Tekan je link kat bawah ni sebab yang podcast minggu lepas orang kata mana link? Tak ada link pun. Ada. Aku letak. Tak. Saya je lupa undi kita orang. Thank you Haikal datang podcast kita orang. Aku dah sediakan, terima kasih buat Stek sebab ajak. Sebab aku rasa Stek antara YouTuber kat Malaysia yang paling antara yang progresif lah. Alhamdulillah. Progresif maksudnya kau bayangkan daripada geng-geng budak taman bro, yang main glosor di office bro, itu bayang. Kita dah ada taman sendiri dekat dalam office. Kalau kan bukan glosor belakang ni, tu Christine semua macam nampak macam taman betul. Bawa itu aku cakap tak jalan supaya arahkan Stek akan menjadi ikutan pada orang-orang kat sana yang buat YouTube, boleh jadikan sebagai reference lah. Amin. Kau nak promo YouTube bang? Tak ada promo lah. Promo tak ada konten. Alright, kita jumpa podcast minggu depan. Bye. Kau datang kat Stek, waste aja Stek Malaysia. Jangan. Hai, saya Fikri Latif. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga turn on notification channel Stek Production kerana nanti akan ada banyak video menanti anda. Jangan lupa